Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada pagi ni. Jangan lupa untuk kongsi video ni dengan teman-teman. Mudah-mudahan padanya ada jariah bersama-sama. Tolong ambil kesempatan sekejap Cikgu Rahya, Rusni Ali, Miza, Isyahrin. Mohon share kepada teman-teman kita yang di luar sana. Cikgu Sabarudi. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ni ya. Jadi kita berada pada muka surat ke-35 daripada kitab Adab Membaca Al-Quran oleh Syekh Al-Imam Muhyiddin Abu Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi, Imam besar mazhab Syafi'i yang ada ni ya, Tuan Muhammad Rizalman, Ishaq Masaid. Tolong share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Moga-moga padanya ada jariah untuk kita bersama pada pagi yang mulia ni. Pernah Nabi SAW bersama dengan para sahabat, lalu Nabi bertanya, siapakah pada pagi ni telah bersedekah? Maka Abu Bakar mengangkat tangannya. Maka Nabi tanya lagi, siapakah pada pagi ni berpuasa? Abu Bakar mengangkat tangannya. Nabi tanya, pada pagi ni siapakah yang telah melawat orang sakit? Maka Abu Bakar mengangkat tangannya. Nabi SAW telah bersabda, tiada siapa yang berhimpun padanya segala kebaikan dan nyatakan ini, melainkan dia pasti menjadi ahli syurga. Jadi kita pada pagi ni tuan-tuan, mudah-mudahan berpuasa pada hari putih di bulan Syaban. 2 minggu lagi lebih kurang kita akan menemui Ramadan tuan-tuan. Subhanallah, insyaAllah, tabaraka wa ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i menetapkan berdasarkan Nabi SAW, amalan Nabi kita SAW, andai seseorang itu tidak makan apa-apa sejak malam tadi ataupun sejak daripada subuh tadi hingga ke sekarang, walaupun dia belum niat apa-apa lagi, dia masih boleh berniat sebelum zuhur pada hari ini untuk puasa sunat. Berarti kalau seseorang belum makan apa-apa daripada subuh tadi hingga sekarang, dan kemudian dia belum berniat puasa, tapi sekarang dia niat puasa, hukum puasanya sah seperti mana Nabi SAW kita pernah lakukan. Ya, baik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang, mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya ganjaran yang besar di atas usahanya memahamkan kita kepada hak-hak kita terhadap Al-Quran Al-Karim, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita dalam kita mencari keridhaan Allah SWT. Terima kasih tuan-tuan. Bila tolong share. Nur Faikah ambil masa sekejap, saat, 2 saat, 3 saat. Putera Bertopeng, Nuripa Ma'arif, Nurita Ahmad, tolong share dengan teman-teman kita yang lain. Moga ada pada pagi ni, walaupun sedang sibuk mengerjakan apa-apa urusan rumah, dapat buka video ni dan dapat dengar bersama sisi keluarga, mudah-mudahan menonton televisyen cara moden. Itulah orang kata tengok Facebook. Jadi antara adab yang sangat ditekankan bagi pelajar ialah dia perlu belajar bersungguh-sungguh, konsisten dengan cara ini setiap waktu yang mampu dikerjakannya. Tidak berpada dengan yang sedikit padahal dia mampu mendapatkan yang banyak. Tidak memberatkan dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu kerana bimbang, bosan dengan apa yang diperolehnya menjadi sia-sia. Hal ini berbeza mengikut keadaan manusia dan yang berbagai. Jadi bagi kita yang masih menuntut ilmu, mungkin dengan kita yang masih lagi belajar, maka jadikan pelajaran itu sebagai ibadah. Bersungguh-sungguh dalam apa yang kita lakukan. Jangan menangguh-nangguh, fokus belajar. Ini ramai orang lalai ketika sedang belajar dengan berniaga. Memanglah berniaga itu satu keperluan untuk belajar pada masa akan datang, kerana kita tak tahu apakah peluang pekerjaan menanti kita ataupun kita terpaksa create sendiri kerja. Maka tidak menjadi masalah untuk seseorang kita mencari peluang-peluang perniagaan ketika belajar. Walau bagaimanapun, janganlah sampai tujuan kita belajar ni tadi, ataupun fokus belajar kita, ataupun pelajaran yang kita timba itu diabaikan terus. Itu maksudnya. Zaman dah berlalu. Kerana zaman dulu mereka belajar menuntut ilmu bersungguh-sungguh tanpa ada berfikir perkara-perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Tapi sekarang punya direction, kerajaan lebih menggalakkan setiap orang belajar untuk berniaga. Pelajar kat universiti pun dia pergi booth dan sebagainya. Boleh. Tak ada masalah benda itu. Tapi hendaklah dipastikan ilmu yang dituntut itu tidak terlepas.
Itu maksudnya. Kerana bila kita terlalu banyak fokus ketika belajar, meniaga pun nak meniaga, ada yang bercinta pula, ada yang berkahwin dan sebagainya. Tak ada masalah lah tuan-tuan, bergantung pada diri masing-masing. Kita tak menafikan ada kalangan teman-teman yang belajar sambil berkahwin dalam belajar, boleh graduate dengan cemerlangnya, tapi tak semua orang boleh buat begitu. Asasnya, tuntutlah ilmu sesungguh, dapatkan ilmu sesungguh. Kerana bila kamu dah berkejaya satu masa depan, kamu mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk menuntut ilmu. Itu maksud Imam Nawawi. Kita lihat berikutnya. Bila anak murid itu hadir ke majlis gurunya, namun gurunya tiada, hendaklah dia menunggunya dan terus berada di majlis ilmu. Jangan dia mengabaikan peranannya, melainkan dia takut gurunya tidak sukakan perkara itu. Bila ditahu situasi untuk memperdengarkan bacaan kepada gurunya hanya pada waktu tertentu dan tidak memperdengarkannya pada waktu yang lain. Sekiranya dia mendapati guru sedang tidur atau sibuk dengan urusan yang penting, janganlah minta izin untuk belajar, tapi bersabarlah sehingga dia terjaga dan lapang dan dia boleh beredar. Namun bersabar itu lebih utama sebagaimana dilakukan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Ini adalah tindakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika melihat Nabi berehat. Maka mereka tidak mendesak Nabi untuk menyampaikan ilmu. Maka Imam Nawawi membuat satu kiasan, bandingan. Andai seseorang kita belajar dan mendapati guru itu berehat, tidur dan sebagainya, maka janganlah menggerakkannya, tunggulah dia, kan itu lebih utama. Seseorang pelajar hendaklah berusaha sesungguh untuk mengingati Al-Quran dalam waktu lapang, cergas, keadaan tubuh badan yang kuat, fikiran yang cerdas dan kurangnya perkara-perkara mendatangkan kesibukan sebelum datang bagai halangan untuk melemahkan semangat dan mendapat kedudukan yang tinggi. Maka kat sini hendaklah belajar bersungguh, kerana bila dah bekerja nanti sukar mendapat waktu untuk belajar lagi. Demikianlah kata Ibn Abbas, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, tafaqahu qabla an tusawwadu. Maka hendaklah kamu mencari ilmu sebelum kamu lantik menjadi pemimpin. Bila dah jadi pemimpin, tak ada kesempatan dah untuk menuntut ilmu, kurang kesempatan maksudnya. Jadi belajarlah bersungguh-sungguh, carilah ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kerana bab-bab lain itu kita belajar sikit-sikit, sudah belajar bab kepimpinan, ikut usrah, belajar bab perniagaan, belajar dan amalkan sikit-sikit. Tapi ilmu janganlah diabaikan. Maksud kat sini tuan-tuan adalah ilmu agama dan semua ilmu yang lain sebenarnya. Kalau seorang pelajar itu belajar medik sebagai contohnya medicine, boleh tak dengan mudah-mudah dia pergi keluar tinggal ke kelas, pergi buat urusan-urusan lain, maka dia akan ketinggalan. Bila dia ketinggalan, dia tidak dapat kefahaman. Bila tak dapat kefahaman, dia akan gagal dalam ujian. Begitulah maksud yang dikehendaki oleh Imam Nawawi. Maksud daripada kata-kata Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu, bagi tuan yang memiliki kitab At-Tibyan oleh Imam Nawawi ni, yang saya galakkan tuan-tuan miliki, yang pertama dalam bahasa Melayu kita ni, tolong buka muka surat 36 ya. Baik. Maksudnya berusahalah dengan seluruh kapasiti kamu ketika kamu masih lagi dipimpin, sebelum kamu menjadi pemimpin. Bila kamu menjadi pemimpin yang dituruti, kamu akan terhalang untuk belajar kerana kedudukanmu menjadi tinggi, kesibukanmu bertambah. Demikian lumrah kehidupan. Semakin kita tinggi dalam kedudukan pekerjaan dan sebagainya, semakinlah kita tiada kesempatan untuk menuntut ilmu. Inilah maksud kata-kata Imam Syafi'i, iaitu dalamilah ilmu agama sebelum kamu memimpin. Bila kamu memimpin, tiada lagi jalan untuk memahami mendalami ilmu agama. Jarang kita dapat lihat para pemimpin yang memegang jawatan-jawatan penting ini hadir ke kuliah-kuliah kerana kesibukan. Kita bukan bersangka pada mereka, kerana tanggungjawab mereka itu sampailah ke waktu malam kadang-kadang. Pagi-pagi dah keluar bekerja balik semula. Baik tuan, sebelum terlupa, saya nak galakkan tuan-tuan untuk gunakan produk Birkah Habatus Sauda yang kami hasilkan di Zazan Travel. Tengok tuan ni. Ini lebih baik, lebih mudah untuk digunakan dibandingkan dengan minyak berkeadaan minyak ataupun bijirin, kerana dalam keadaan ini senang untuk kita gunakan. Nampak? Dapatkan produk Birkah Habatus Sauda yang telah kami pemudahkan untuk penggunaannya, kerana Habatus Sauda ni sangat mulia dan sangat digalakkan Islam untuk penggunaannya. Dah sampai dah stok yang baru. Birkah Black Seed Oil daripada Zazan Travel didapatkan tuan-tuan. Moga dapat merawat penyakit-penyakit yang kita alami, kerana Nabi telah menyatakan ia adalah rawatan daripada semua penyakit melainkan kematian. Habatus Sauda. Begitu juga di Zazan Travel kami ada memasakkan kurma
McJoel, kurma McJoel dari Palestin. Saya bukakan untuk tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan berpuasa, nanti boleh buka dengan kurma McJoel. Nampak kurma McJoel dari Zalan Travel untuk Ramadan kita, untuk Syaban kita. Ini pula merupakan kurma ajwa daripada Madinah. Kurma ajwa tuan-tuan lihat buka, insya-Allah amat menyelerakan. Ini yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun wala sihrun." Siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi 7 biji, dia akan selamat daripada racun dan juga sihir. Ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kami hantar kepada tuan-tuan dalam balang seperti ini. InsyaAllah tak rosak dan boleh digunakan pada bila masa sahaja, letak atas meja, dapur dan sebagainya. Ni kurma McJoel. Ada boleh dipanggil Majdul, boleh dipanggil McJoel. Ni kurma ajwa. Besar-besar tuan, alhamdulillah. Ni daripada Madinah. Baik. Kalau ada yang ingin yang kecil macam ni, 250 gram pun ada. Saya tunjuk tadi 500 gram. Baik. Tuan-tuan jangan abaikan peluang untuk makan kurma, terutamanya pada bulan yang kita digalakkan puasa ni. Pada hari-hari yang awal, 15 hari yang awal ni, Nabi sangat banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Menjelang separuh yang kedua bulan Syaban, Nabi sudah tidak lagi berpuasa sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adab berikutnya bagi seorang penuntut ilmu, tuntutlah ilmu di awal pagi. Seorang pelajar hendaklah berusaha untuk membaca Al-Quran di depan gurunya pada awal pagi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Dalam hadis dari Abu Dawud, Nabi SAW telah pun mendoakan bagi umat ini keberkatan. Maka keberkatan yang dimaksudkan itulah keberkatan pada waktu pagi. Galakan untuk kita menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar pada awal pagi. Dia memelihara bacaan daripada hafazannya dan tidak mengutamakan orang lain bagi mengambil gilirannya, kerana mengutamakan orang lain dalam perkara ini adalah makruh. Kalau kita dah beratur untuk belajar daripada seorang guru bacaan yang dipanggil sebagai tasmi' itu, maka yang dimaksudkan bersungguh-sungguhlah untuk jadi orang yang awal, al-awwalin. Andai ada orang lain datang kemudian daripada kita, kita tidak patut memberinya peluang untuk mendahului kita. Kerana saya dah terangkan kepada tuan-tuan sebelum ni, al-ithar fi amril qurabi makruhun. Kita memberi peluang pada orang-orang lain mendahului kita dalam perkara-perkara bersifat ibadah, maka itu merupakan satu perkara yang makruh. Contoh, kita sembahyang berada di saf yang pertama. Kita baru nak sembahyang, imam baru nak takbiratul ihram, takbiratul ula, tiba-tiba datanglah seorang yang berpenampilan macam ulama, ustaz dan sebagainya. Kita pun ke belakang bagi orang itu ambil tempat kita. Ini hukumnya makruh, tuan-tuan. Walaupun dia punya kedudukan tinggi, itu masalah dia dengan Tuhan, masalah dia dengan Allah. Tapi kita pada hari ini mendahului dia kerana berada di saf yang pertama adalah makruh untuk kita memberi orang lain mengambil tempat kita padahal kita datang lebih awal. Jadi gitu juga dalam bab menuntut ilmu. Andai kita dah berada di hadapan, guru nak mentasbih kita, tiba-tiba kita nampak kawan kita lebih baik daripada kita, lebih pandai, kita pun bagi dia laluan ke depan. Ini makruh hukumnya. Jadi tak semua benda yang kita beri pada orang hukumnya adalah sunat. Kadang-kadang perkara itu menjadi makruh. Al-ithar fi amril qurabi makruhun. Mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang dituntut adalah satu makruh. Begitu juga para sahabat, apabila mereka mendapat undian untuk pergi jihad dan berpeluang untuk mati syahid, mereka tak akan bagi peluang itu kepada sesiapa pun, walaupun yang minta itu bapa mereka sendiri. Tiada maksud derhaka kat sini. Andai undian itu jatuh pada seorang dari keluarga untuk menuruti rombongan jihad Nabi SAW, tak jatuh pada ayah, maka ayah pun merayu pada dia, "Ahmad, bagilah ayah pergi, ayah dah tua, ayah mati syahid." Tak. Ayah, saya jatuh pada saya yang peluang tempat ini adalah tuntutan untuk saya. Andai beri kepada ayah kita peluang seperti itu sekalipun, hukumnya makruh, tuan-tuan. Baik. Jika guru melihat ada maslahah di sebalik tindakan mengutamakan seseorang pada waktu tertentu kerana tujuan yang syarak, lalu beliau memerintahkan pelajar tersebut, maka hendaklah dia menuruti arahannya. Melainkan guru tu sendiri kata, "Mari Muhammad ke depan, Muhammad datang lambat, Muhammad dulu." Kalau guru dah berkata demikian, maka kita hendaklah mentaatinya. Kerana mungkin ada niat tertentu ataupun martabat tertentu yang telah diletakkan oleh tuan guru demi untuk kebaikan. Jadi kita hendaklah
berlapang dada dalam perkara tersebut. Antara perkara yang wajib dilakukan dan sangat perlu dipesan oleh seorang pelajar, tidak boleh berhasad terhadap seorang yang lain daripada teman belajarnya pada satu kurniaan yang diberikan oleh Allah yang Maha Pemurah kepada mereka. Maklumlah, ada manusia ni mutafawitun. Ada yang cekam, ada yang slow, ada yang laju, ada yang mudah ingat, ada yang pandai bercakap, masing-masing punya kelebihan. Jangan ada perasaan hasad terhadap satu sama lain. Dia juga tidak boleh masuk ujub dengan dirinya sendiri pada kelebihan yang dia perolehi. Kalau kita merasa diri kita lebih, kita rasa diri kita ada kelebihan, kita rasa diri kita mengatasi orang lain, perasaan tersebut mula berkembang dalam diri kita, hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Dan ingatlah kata Imam Ghazali, betapa hinanya kita pernah keluar dari saluran najis sebanyak 2 kali. Pertama daripada ayah kita, kedua daripada ibu kita. Maka cukuplah perasaan itu ataupun hakikat itu untuk menjadikan diri kita seorang yang tawaduk, seorang yang rendah diri, seorang yang mengetahui kadar kemampuan dirinya sebenar. Baik. Langkah buatnya untuk mengelakkan sifat ujub itu ialah dia perlu mengingatkan dirinya bahawa dia tidak mendapat satu kelebihan daripada kemampuan dan kekuatannya, tetapi ia datang semuanya daripada limpah kurnia Allah SWT. Maka tidak boleh baginya untuk rasa ujub terhadap apa yang dia tidak peloporinya. Bahkan Allah jugalah yang beri kelebihan itu kepadanya. Jadi ingatlah tuan-tuan, yang beri kelebihan itu adalah Allah SWT. Kita ni tak ada punya apa-apa. Anda kita cemerlang dalam belajar sekalipun, yang beri mata kepada kita adalah Allah. Beri mulut pada kita adalah Allah. Beri telinga pada kita adalah Allah. Beri kudrat pada kita untuk bergerak adalah Allah. Andai Allah mencabut mata ini, maka tiada lagi kesempatan untuk kita pergi menuntut ilmu. Kita pun dah tak nampak jalan. Kita pun dah tak boleh nak berfikir bila tidak akal yang Allah berikan. Maka cukuplah ini semua sebagai satu asas yang penting untuk kita ingat hakikat diri kita, dan janganlah takabur, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jangan ada ujub dalam diri. Ujub ini berarti merasa kagum terhadap diri sendiri. Allah pernah mentarbiyah umat Islam ini di bawah pimpinan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mereka merasa ujub pada bilangan mereka yang ramai dalam perang Hunain. Wa yawma Hunainin idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Allah menceritakan perkara ini dalam surat Taubah. Pada hari Hunain, ketika umat Islam merasa bangga, merasa takjub dengan bilangan mereka yang ramai itu, lalu Allah hukum mereka, datanglah musuh menyerang secara ambush, serang hendap, tiba-tiba mereka pun terkejut, maka bertempiaranlah mereka lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hanya beberapa orang sahabat sahaja keliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat ujub ni sangat bahaya, tuan-tuan. Kita merasa diri kita, melihat diri kita dengan takjub, lalu kita berfikir kita lah orang yang paling baik. Kita pergi sembahyang subuh, hujan ribut pada pagi itu, tiba-tiba kita seorang saja yang hadir untuk sembahyang subuh berjemaah, maka kita pun rasa, Allah, hebatnya aku, orang lain semua tak bangun, dengan imam pun terlepas, semua Bilal pun tak datang, aku seorang yang azan, aku seorang yang kawat, aku yang jadi imam, aku sembahyang berjemaah seorang diri. Maka timbul dalam diri kita perasaan kagum. Ini ujub namanya. Ujub ni satu benda yang terlarang. Ia merupakan satu perbuatan yang pernah menghancurkan orang-orang sebelum kita. Ia mendedahkan diri kita kepada kemusnahan, kerana kita merasakan kelebihan itu datang daripada kita, padahal bukan. Padahal semuanya daripada Allah. Allah yang menggerakkan kita pagi tadi, Allah yang memberikan bagi transport untuk bergerak ke masjid, Allah yang beri pada kita mata untuk melihat, Allah yang beri pada kita kesihatan. Andai seseorang kita sakit, terdampar ataupun terlantar di hospital, na'udzubillahi min zalik, maka tentulah kita tak dapat kelebihan-kelebihan itu. Ini akan menjadi kepada kita satu peringatan, satu motivasi diri agar menjauhi sifat ujub ini, tuan-tuan. Ujub adalah satu sifat yang haram, kerana kita merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Kita terlupa yang beri pada kita kehebatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Baik, tuan. Langkah buatnya untuk mengelak sifat hasad pula, dia hendaklah tahu bahawa hikmah Allah telah menetapkan kelebihan ini kepada seseorang. Maka dia tidak seharusnya menidakkan. Tidak boleh membenci satu hikmah yang dikehendaki oleh Allah, serta tidak boleh membenci kelebihan tersebut. Kalau orang itu punya kelebihan banding dengan diri kita, mungkin kepandaiannya, kehebatannya, kebijaksanaannya, kecekapannya, maka hendaklah kita tahu yang beri itulah Allah. Allah yang telah menetapkan. Tiada hak untuk kita pertikaikan. Ada kita benci, kita jealous, itu menandakan kita mempertikaikan kebijaksanaan Allah dalam pengagihan nikmat.
Allah beri kelebihan kepadanya dalam bagi itu, Allah beri kelebihan lain kepada kita. Maka hendaklah kita menyedari hakikat ini. Jangan ada perasaan benci, perasaan hasad, perasaan dengki kepada orang-orang lain, terutamanya orang-orang Islam. Itu sebab tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, apabila kita baca ayat, orang-orang beriman ini sikap mereka adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan orang-orang sebelum kami dalam keimanan kepadamu. Jangan adakan dalam diri ini walaupun sekelumit tuan-tuan, sedikit pun perasaan dengki kepada orang-orang yang lain. Pernah ada seorang di Yaman yang mengatakan dengan penuh kesombongan dan keangkuhan bahawa aku lebih hebat daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi ni tahu apa? Imam Nawawi yang sedang kita baca kitabnya menjadi rujukan di seluruh dunia dalam kitab-kitab yang ditulis olehnya, tuan-tuan. Ini adalah satu bukti keikhlasannya menyebabkan namanya tersebar luas, merentas mazhab, tuan-tuan. Kitab-kitab yang ditulis Imam Nawawi ini menjadi rujukan semua orang walaupun mazhab yang berbeza daripada beliau. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi, mengkaji kitab Imam Nawawi ni. Apa yang hebat pada Imam Nawawi ni agaknya, tuan-tuan ni? Tak lain tak bukan kerana keikhlasan daripada beliau. Tiba-tiba ada seorang alim dari Yaman, orang alim. Beliau berkata ni tulisan Imam Nawawi ni tak dinilai. Dia campaknya buku Imam Nawawi itu. Raudah ke, Riyadhus Salihin ke, Al-Azkar ke, ini semua tak ada faedah. Jangan baca. Baik baca buku aku daripada buku beliau. Tuan-tuan ni mulia sekalian. Maka anak-anak muridnya, kawan-kawannya menegur perbuatan yang sombong itu. Tapi tak peduli. Dia tetap mengatakan, apa Imam Nawawi ni semua adalah seorang baca, mengapu, mengarut tulisannya daripada kau baca tulisan aku. Aku lebih hebat daripadanya. Tuan-tuan, Allah hukum alim ini matinya dalam keadaan lidahnya terjeli keluar, tuan-tuan, dan warna hitam. Kerana kesombongannya, bahawa dia lebih hebat daripada Imam Nawawi, seperti disebut oleh Syekh Abdul Fattah Abu Qudah. Maka hendaklah kita mengawasi diri kita daripada sifat hasad, dengki, takabur, ujub yang sangat bahaya ini. Bila kita menuntut ilmu, jadikan lorongkan diri kita mencari redha Allah SWT. Andai kita bertemu orang lebih hebat daripada kita, anggaplah dia orang alim, kita berguru dengannya. Andai dia sama dengan kita ilmunya, anggaplah dia teman kita, boleh kita murajaah, muhasabah bersama-sama. Andai dia kurang daripada kita, maka anggaplah seorang yang kita boleh bimbing. Dan nanti kalau dia jadi orang alim, dia akan menyebarkan ilmu bagi kita, jariah ilmu yang kita manfaatkan sesi bersama dengannya itu. Maka dengan cara demikian, kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Daripada kita melihat setiap orang tu dengan perasaan benci, meluat, jealous. Orang itu pun tak kenal kita, tapi kita sibuk mempromotkan benda yang muka-muka dalam Facebooknya. Kadang-kadang posting, kita dapat masuk postingnya, kita cerita benda-benda yang mengeji, menghina, merendah-rendahkan orang. Ini adalah sifat sebahagian daripada manusia yang tidak dapat meluputkan, menghilangkan perasaan dengki terhadap orang lain. Sedangkan nikmat Allah beri itu beza-beza. Mungkin Allah beri kepada orang itu kelebihan yang lain, beri kepadanya kelebihan yang lain. Dia tidak perasan kelebihan yang Allah berikan kepadanya itu. Jadi tuan-tuan mahmati dan dikasihi sekalian, so kita bacalah satu kenyataan tu. Wallahu alam, pasti betul atau tidak saya tak tahu, tuan-tuan. Orang sebarkan bahan ni bahawa ada antara orang paling terkaya kat dunia ni yang memiliki syarikat komputer, syarikat perisian program, berkata, dulu saya belajar dekat universiti, saya tak boleh nak mengalahkan fulan ini, seorang teman ni. Dia sentiasa cemerlang, sentiasa distinction dalam pencapaiannya. Akhirnya bila bekerja sekarang, saya menjadi orang yang membuat program, saya panggil dia untuk jadi one of my best engineer. Dia kata gitu, tuan-tuan. Walaupun satu masa dulu saya tak dapat nak mengalahkannya ketika belajar, bahkan saya lah orang yang tercampak keluar daripada universiti, dia jauh lebih hebat daripada saya. Pada hari ini saya memiliki syarikat yang terbesar di dunia, saya mengambil dia sebagai pekerja saya, ketua engineer saya. Gaji yang dinikmati bersama saya tak mungkin dia akan dapat di tempat-tempat yang lain. Dia pekerja saya, dulu pekerja saya, sekarang dulu merupakan teman saya yang sentiasa mengalahkan saya dalam pelajaran. Ini adalah orang yang sentiasa terbuka berkata demikian. Tak pernah ada rasa hasad dengki kepada orang lain atas anugerah yang Allah beri kepadanya. Maka kalau orang kafir yang tidak ada akhirat berfikir demikian, tuan-tuan, kita orang Islam lagilah kena buka diri kita untuk menerima berbagai bentuk kemungkinan dalam kita belajar. Berbagai bentuk kehebatan yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang tidak diberi kepada kita
dalam kita menuntut ilmu. Ya. Baik tuan-tuan. Seperti sikit lagi, adab-adab penghafaz Al-Quran. Sebahagian daripada adab ini telah dinyatakan dalam adab yang sebelum. Antara adab seorang penghafaz Quran ialah dia perlu berada dalam keadaan paling sempurna, berpribadi paling mulia, menjauhkan diri pada perkara yang dilarang oleh Quran sebagai tanda mengagungkan Quran. Dia hendaklah terpelihara daripada pekerjaan yang hina, berhati mulia, merasakan dirinya lebih tinggi daripada penguasa yang sombong dan mereka yang jahat di kalangan penduduk dunia, merendah diri terhadap orang-orang saleh, pelaku kebaikan serta orang miskin, khusyuk serta mempunyai ketenangan dan penghormatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun penguasa, walaupun ahli politik, walaupun ahli perniagaan itu kaya raya, tetapi orang yang mempunyai Quran dalam dirinya merasa bangga Allah beri ilmu kepadanya. Kalaulah kita lihat satu asar yang sampai berkita tentang kata-kata para sahabat, dia bukan hadis tuan ya. Kalau hadis pun hadis mauquf. Man utiya al-Quran fa dhanna anna ghairahu kad utiya khairan mimma uti faqad istasghara ma 'azzamahu Allah. Apabila seseorang itu diberikan ilmu Al-Quran, menjadi orang alim dalam bidang agama, tiba-tiba dia melihat orang kaya ataupun orang yang lebih berkedudukan itu telah diberikan satu yang melebihi kelebihan Allah untuknya, berarti dia telah meremeh-temehkan pemberian Allah kepadanya. Ini maksud orang yang diberikan ilmu agama. Dia dapat ilmu agama, maka tuan-tuan, dia merasa dirinya lebih tinggi daripada, dia merasakan orang lain lebih tinggi daripadanya, orang itu lebih kaya daripadanya, orang itu lebih berkedudukan, orang itu lebih pangkat. Maka sebenarnya dia telah meremehkan, telah memperlecehkan anugerah Allah untuknya. Bahaya sekali tuan-tuan. Itu sebab seorang budak yang terkemuka akhirnya menjadi seorang ulama yang hebat, namanya Abu Ja'far At-Tahawi rahmatullah alaihi, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Beliau ni ketika belajar dengan gurunya berdua, tiba-tiba datanglah seorang kaya dengan penampilan yang hebat. Kalau kita ni ibaratnya orang pakai baju hebat, muka pun kayak pada kita yang hebat. Kalau dia bercakap semua orang dengar. Dia pun datang dalam majlis itu untuk satu tujuan, bertanya kepada orang alim ini. Ialah orang berkedudukan ni, dia dilihat orang pada pakaiannya, pada kenderaannya, pada penampilannya, dia pun datang. Maka Abu Ja'far At-Tahawi, budak muda ni, tengok dengan penuh kekaguman terhadap orang kaya itu. Kemudian dia pun beransur pergi. Lepas dia bertanya soalan, dia pergi. Maka guru ni bertanya kepada anak muridnya, wahai Abu Ja'far, aku melihat engkau tengok dia dengan penuh kekaguman, bukan? Mahu tak sekarang ni, kalau Allah tukarkan, beri kepadamu kekayaan yang dia ada dan beri kepadanya ilmu yang kau ada, apakah kau rida? Abu Ja'far At-Tahawi berkata pada gurunya, demi Allah, Tuan Guru, saya tak rida, saya tak mahu benda itu berlaku. Habis yang kau tengok dia dengan penuh kagum, buat apa? Allah telah beri kepadamu kelebihan pengetahuan Al-Quran, tafsir, hadis, fiqh dan sebagainya yang tidak Allah berikan kepadanya. Allah beri kepada dunia. Kalau dia silap handle, dia boleh lalai. Dan ramai orang lalai seperti itu tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Kadang-kadang dah jadi kaya, terlalu kaya, tak tahu nak buat apa dengan duit itu, pergi bela serigala pula. Bela serigala tuan-tuan, kerana semata-mata import serigala daripada tempat yang jauh ataupun beli bakanya dengan harga yang mahal. Ini cerita orang kaya yang pelik tuan-tuan. Kerana semata-mata dalam movie tengok serigala itu bunyi suaranya, maka dia pun nak dengar suara serigala itu secara live. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ada kalangan orang yang terlalu kaya ni, oleh kerana kereta yang dimilikinya itu bukan sembarangan untuk penggunaan harian, hanya digunakan mungkin seminggu sekali saja. Maka pagi-pagi cuti seperti ni, bawalah kereta itu sejauh-jauh hanya untuk test enjinnya. Pergilah minum pagi kat KLIA ke, kat mana ke. Tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyaknya kerja kita, tanggungjawab kita. Saya tak kata benda tu haram tuan-tuan ya. Tapi kalau berlaku sedemikian pada seseorang, menandakan terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepadanya sampai tak tahu nak buat apa lagi. Adakah tuan-tuan yang ada ilmu akhirat nak jadi orang seperti ini tuan-tuan? Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kembali kepada apa yang diberikan oleh Allah ini, hendaklah dia berbangga, dia merasa seronok, merasa syukur, kerana ini semua akan bermakna untuknya di dunia lagi sebelum akhirat. Agak-agak orang-orang yang berkedudukan tinggi yang dipandang mulia ni, kepada hari kematian ayahnya dia boleh tak jadi imam? Kalau dia boleh jadi imam, tahniah lah tuan-tuan. Sebahagian besar daripada mereka tak boleh jadi imam. Akhirnya orang kena jadi imam. Nak nikahkan anaknya sendiri pun dia tak erti. Bukan tak mau belajar, tak erti, takut.
terasa diri inferior dan sebagainya. Sedangkan orang ilmu agama ni akan dikedepankan orang dalam banyak keadaan di dunia lagi sebelum akhirat. Maka madailah itu sebagai bukti kedudukannya tinggi di sisi Allah, nak dibandingkan dengan orang yang punya dunia, pangkat, kedudukan, kuasa dan sebagainya. Maka usah risau tuan-tuan, andai anak-anak kita belajar agama, Allah akan tinggikan mereka dengan niat mereka yang betul. Janganlah kita menganggap bahawa ketinggian dunia ni akan menjadi ketinggian akhirat. Tidak tuan-tuan, belum tentu. Tapi orang yang ketinggian dalam ilmu agama, insya-Allah di akhirat besok pun akan mendapat tempat yang tinggi. Kita dah baca hadis-hadis lalu bagaimana orang yang menghafaz Quran ni kelak di akhirat ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota kemuliaan sampai mereka pun merasa kagum. Mereka bertanya, kenapa demikian wahai Tuhan, kedudukan yang kau muliakan ni? Jawapan daripada Allah SWT, kerana anakmu telah menghafaz Al-Quran, menjadi orang alim, maka kedudukan kamu ditinggikan di sini. Sebuah riwayat datang daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya ma'syaral qura irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu 'iyalan 'ala nas. Sayyidina Umar pernah berkata, wahai sekalian penghafaz Quran, angkatlah kepalamu kerana jalan kamu telah menjadi jelas. Berlumba-lumbalah kamu ke arah kebaikan dan jangan bergantung harap kepada manusia. Inilah kehidupan para ulama macam Imam Nawawi sendiri. Walaupun beliau ni hidup serba miskin, tetapi ketinggian ilmunya menjadikan beliau begitu mulia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kan, orang yang matlamatnya akhirat ni Allah akan beri kepadanya kebaikan dunia secara dia tak terfikir kadang-kadang. Dulu ada seorang ulama bernama Sulaim As-Suyuti, lebih kurang 100 tahun yang lalu, kata Syekh Muhammad Ali Tantawi dalam buku beliau bertajuk Mudzakirat, Zikrayat Mudzakirat, tuan-tuan, bahawa di Damsyik ada seorang pemuda pada masa itu, lebih kurang 1 tahun lalu. Beliau ni belajar ilmu agama, seorang yang hafiz Quran, ahli hadis, seorang yang faqih, tapi masih lagi belajar. Oleh kerana menuntut ilmu, dia tak punya peluang untuk mencari rezeki. Di Syria, tuan-tuan, ramainya penderma. Kalau orang itu berniat untuk menuntut ilmu, ramai orang akan derma. Dia tak perlu bekerja, tapi niatnya mesti ikhlas lah. Jangan dia nak jadi peminta sedekah secara terhormat, bawa menuntut ilmu, kalau dapat harta manusia, kalau nak begitu salah, tuan-tuan, rugilah. Sulaim As-Suyuti ini adalah seorang penuntut ilmu, seorang yang alim, faqih, seorang yang mulia. Satu hari tak ada makanan disediakan di masjid. Dia masih lapar yang amat sangat. Dah 2 hari dia tak makan, tuan-tuan, cuma minum air saja. Oleh kerana kelaparan amat sangat, Islam memberi kepada kita kebenaran untuk makan bangkai ataupun mencuri bagi tujuan kelangsungan hidup. Maka Sulaim As-Suyuti ini terfikir, kalau aku pergi rumah orang sekitar masjid ini, mungkin tak ada kat rumah, aku masuk, aku makan, hilangkan lapar sikit, cukuplah. Aku tak bersalah dalam keadaan itu, kata beliau. Mungkin ada orang sediakan makanan dekat luar rumahnya. Dia pun mencari, tak berjumpa. Sehinggalah dia sampai di sebuah rumah yang dekat dengan masjid. Kira-kira dekat juga, dia terhidu satu bau yang sangat enak. Tak ada orang dalam rumah itu. Dia masuk, dia pergi ke dapur, meluru terus makan. Makanan yang ada di atas kuali, masih panas lagi. Itu merupakan terung yang telah dimasak oleh pemiliknya, oleh tuan rumah itu. Dimakan, tuan-tuan. Bila tengah makan satu terung itu, maka dia pun terfikir, aku kalau makan ini, benda ini halal untukku kerana aku mencuri, aku kelaparan amat sangat. Walaupun dihalalkan untukku, tapi mencerubur rumah orang ni salah nampaknya. Dia pun merasa sangat malu, tak jadi komplit makan, tuan-tuan. Dia terus keluar daripada rumah itu dan pergilah ke masjid untuk menyambung pelajarannya. Tapi masih lagi kelaparan amat sangat, tuan-tuan. Dia hampir-hampir tak mendengar apa disampaikan. Habis majlis ilmu, semua orang bertebaran keluar, tinggallah guru itu. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan berniqab, mendekati tuan guru dan bisik sesuatu padanya, tanya soalan padanya. Saya melahatikan daripada jauh. Kemudian tiba-tiba tuan guru itu panggil, saya di sini. Saya pun datang kepada tuan gurunya. Tuan guru berkata, perempuan ini kematian suami. Sekarang tiba masa untuk dia boleh berkahwin dengan suami yang baru. Dia tiada keluarga di sini kecuali pakciknya. Mereka berhijrah ke sini, tiada tempat untuk mendapat perlindungan melainkan dengan berkahwin. Sudi tak engkau menjadi suaminya, Sulaim? Sulaim termanggu-manggu kebingungan. Oleh kerana disyorkan oleh tuan gurunya, dia pun terimalah tuan guru. Mereka pun dikahwinkan, tuan-tuan. Sebaik saja siap dikahwinkan dengan hadirnya pakcik perempuan itu sebagai wali, ada saksi, mereka pun pulang ke rumah. Dibawa pulang oleh isinya ke rumah.
Alangkah terkejutnya Sulaim bila melihat rumah itu rumah yang dia ceroboh beberapa jam tadi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan isinya lebih terkejut lagi kerana melihat masakan yang dimasaknya sebelum datang ke majlis ilmu tadi seolah-olah telah dijamah oleh seseorang. Dia berkata pada suaminya, siapa makan ni? Saya menjawab, akulah yang makannya. Beliau menceritakan keadaannya, maka isterinya pun tergelak dan isterinya berkata, lihat, di dunia lagi kebaikan yang kau buat kerana Allah, Allah membalasnya dengan rumah, seisi rumah, terung itu, pemilik terung, semuanya menjadi milik engkau. Dengan berkat kejujuranmu, kesungguhanmu untuk mengamalkan Islam. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, orang yang kejar akhirat, Allah akan beri kepadanya dunia. Tapi orang yang kejar dunia, lihat betapa ramai orang keliling kita menjadi hamba kepada dunia. Sebutlah apa yang mereka tiada, semuanya dia ada kan? Kereta, rumah, harta banyak, pangkat, kedudukan. Tapi terus menjadi hamba kepada orang ibarat lembu yang dicucuk hidungnya. Tak boleh nak buat pilihan kerana terpaksa ikut orang, terpaksa tunggu orang. Orang seperti ini tuan-tuan adalah orang yang telah memperhambakan dirinya untuk dunia. Maka dunia menjadi majikan kepadanya. Andai seseorang menjadikan akhirat itu sebagai targetnya, Allah sebagai tempat mencari ridhanya, dia tidak akan jadi demikian, tuan-tuan. Itu sebab setiap kali kita melihat orang dalam kenikmatan hidup dan timbul rasa cemburu dan tidak senang dalam hati kita, tuan-tuan, selalulah amalkanlah doa yang Nabi kita SAW sebutkan seperti riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini pesan, tuan-tuan. Setiap kali kita melihat orang dengan kenikmatan dunia yang tidak ada pada kita, kita bacalah doa ni, tuan-tuan. Apa, tuan-tuan? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Kalau kita boleh baca dua bentuk. Hal ini ada saya, tuan-tuan ya. Nabi bila melihat keadaan para sahabat menggali parit itu untuk menyelamatkan Madinah daripada diserang oleh musuh, maka sahabat dengan keyakinan tak makan, kelaparan, maka Nabi memberi motivasi kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Para ulama mengatakan ni doa setiap kali hati kita kagum, hati kita tumpah melihat kenikmatan yang orang diberikan oleh Allah, kita merasa cemburu, maka bacakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ataupun Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tiada kebaikan melainkan kebaikan akhirat, ya Allah. Ya Allah, tiada kehidupan yang indah melainkan kehidupan akhirat, wahai Tuhan. Ya, harap Ustaz Syafiq Murad ataupun Ustaz Zawi Ghazali ataupun Ummu Fatih ataupun mana-mana ustaz-ustazah yang ada dalam majlis ilmu kita pada hari ini dapat mencatatkan doa ni untuk manfaat tetamu-tamu yang lain. Saya menjemput tuan-tuan dan tuan-tuan ada kesempatan, marilah masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Telegram sahabat Ustaz Zahazan menjemput kalian untuk masuk kerana kat situ ada perkongsian macam-macam nota dan doa yang kita pelajari dalam kuliah kat sini. Masuk tuan-tuan, cari Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ pertemuan sahabat orang saleh, orang salihah mudah-mudahan untuk kita berkongsi doa-doa yang kita pelajari di samping di sini. Baik tuan, setakat ni saja untuk kita pada pagi ini. Saya ijazahkan doa ni tadi. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tiada kebaikan dan kebaikan akhirat. La khaira itu makna tiada kebaikan. Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tiada kebaikan melainkan hanya kebaikan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan melainkan kehidupan yang indah itu aku minta kepadamu di akhirat nanti. Biarlah kehidupan dunia kita tak seberapa tuan-tuan, tapi akhirat kita sempurna. Kan dalam hadis mengatakan manusia ni ada 4 kategori. Kategori yang pertama, dunia tak dapat apa-apa, tapi di akhirat tinggi makamnya. Ada orang pula dunia hebat, akhirat pun hebat. Ini macam para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, ramai kalangan mereka, tuan. Ada pula dunia hebat, akhirat tak dapat apa-apa. Allah, jangan rugi jadi orang seperti ini, tuan-tuan. Yang keempat, yang paling rugi sekali, dunia tak ada apa-apa, akhirat pun tak ada apa-apa. Maka pilihlah dari sekarang yang mana kita. Jadilah sekurang-kurangnya dunia tak ada apa-apa, akhirat ada apa-apa, tinggi.
Kalau kita nak jadi dunia hebat, akhirat hebat pun ada caranya. Menuntut ilmu, bersungguh-sungguh, jangan menipu orang sebagai contohnya. Maka kita akan berjaya dunia, berjaya akhirat, ikut caranya yang betul. Ada sahabat yang sengaja pilih kehidupan dunia tak ada apa-apa, macam Ali karramallahu wajhah, macam Salman Al-Farisi, macam Abu Hurairah, macam Huzaifah bin Al-Yaman. Mereka ni pilih dunia tak mau apa-apa, kerana mereka nak ke akhirat. Ada sahabat yang kaya di dunia, kaya akhirat, seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, seperti Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ini sahabat dunia kaya, akhirat pun pasti mereka berkedudukan di sisi Allah SWT. Jangan jadi orang kat dunia ni hancur, ke akhirat pun hancur lagi sekali. Jangan jadi orang kat dunia ni hebat, tapi ke akhirat tak dipandang langsung oleh Allah SWT, ke neraka tempatnya. Maka tuan-tuan, setakat ini saja lagi untuk kita pada pagi ni. Moga-moga ia menjadi satu santapan rohani buat kita. Ya, bagi tuan-tuan yang berpuasa, doakanlah untuk sekalian umat Islam supaya berada dalam keadaan terbaik. Doakanlah supaya penyakit ni diangkat. Doa tuan-tuan mustajab sebenarnya. Doa orang yang puasa ni mustajab di sisi Allah. Jangan lupa kenang saya dan doa tuan-tuan. Saya setakat ini saja dulu. Doa ni saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Doa setiap kali kita melihat orang hidup dalam kemewahan, kesenangan, hati kita tercuit, terasa mengapalah aku tak diberi kenikmatan macam orang ini. Maka amalkanlah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Kau tak beri aku semua, kau mampu memberi kepada aku apa yang diberi kepada orang ni. Tapi janganlah jadikan aku orang lalai, ya Allah. Kerana aku takut akhirat aku akan compromise. Akhirat aku tak dapat apa-apa nanti dengan sebab dunia yang aku dapat dengan cara yang salah. Terima kasih Rashidah Uyub, Siti Hajar Ismail, kakak tersayang Ummu Nuair. Tolong share video ni kak pada semua sahabat. Ikram Ismail, tolong share video ni kepada teman-teman kita. Ambil peluang, tolong share. 5 orang teman kita ke, Ridwan Muhammad, Non Rajimah. Tolong share teman-teman kita. 3, 4, 5, Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Baik, setakat ini saja dulu kuliah kita pada pagi ini. Kita sama-sama tamatkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tuan-tuan, ingat kurma ajwa, ingat Zahazan Travel. Kami hantar dalam bentuk bekas seperti ini, dan ataupun bekas mejol. Penuh lah tuan-tuan, ni dah habis kami makan. Kami bagi hadiah kepada tuan-tuan dalam kempen bulan Syakban ni dan juga Ramadan. Dapat sebuah buku fake hadis, fiqh memahami hadis. Bagi yang beli kurma ajwa dan kurma mejol nilai 1 kilo ke atas akan dapat hadiah sebuah buku ni, fiqh hadis. Apa dalam fiqh hadis tuan-tuan? Saya bacakan sikit topik-topiknya. Siapakah 73 golongan hadis? Meninggal dunia pada hari Jumaat, benarkah lepas azab kubur? Ini hadis-hadis yang ditanya orang kan. Orang fasik mati pada hari Jumaat contohnya, adakah dia lepas pada azab kubur? Ini soalan. Allah yang menetapkan harga. Ada orang kata harga naik kerana Allah tetapkan. Bagaimana penjelasan kepada hadis ni? Pemuda Bani Tamim, pembawa panji Imam Mahdi. Ada orang sampai mengaku dia Bani Tamim, padahal dia bukan orang Arab pun. Adakah dia akan bawa panji Imam Mahdi nanti? Anak zina tidak masuk syurga. Ni soalan tuan-tuan. Anak zina masuk syurga? Anak zina tidak boleh masuk syurga? Ni hadis yang dibincangkan orang. Ada orang tak bagi anak zina menjadi imam, tak nak kahwinkan anak dia dengan anak zina itu, padahal budak lelaki itu tak bersalah pun. Contoh tuan-tuan, contoh. Ni ada bahasannya. Jadi kitab fiqh hadis ini akan menjadi milik tuan-tuan bagi tuan-tuan yang mendapatkan kurma ajwa sebanyak 1 kilo ataupun kurma mekjol. Bagi tuan dapatkan daripada Zahazan Travel. Tempat lain tuan-tuan tak dapat hadiah buku macam ni. Jadi dapatkan kurma daripada Zahazan Travel, tuan-tuan akan dapat hadiah buku-buku ilmiah yang berguna seperti ni. Tempat lain tuan-tuan tak dapat. Maka dapatkan di Zahazan Travel. Lagi sebelum akhir kuliah ni, saya nak ajak tuan-tuan untuk gunakan Quran Qiyam yang besar ni. Ni Quran Qiyam yang kami panggil. Tuan-tuan dapatkan Quran Qiyam ni daripada Zahazan Travel. Tuan-tuan dapat stand, adjustable stand ni, boleh tinggi rendahkan. Ni kan, boleh tinggi, boleh rendahkan. Ni adalah Quran yang tuan-tuan akan dapat sebagai hadiah juga, yang terdiri daripada 6 jilid. Quran Ghufran, boleh tengok. Ada Quran terjemahan, ada wakaf ibtidak, kertasnya pun tidak putih yang silau. Semua ni akan jadi hadiah tuan-tuan, dan tuan-tuan dapatkan Quran Qiyam
dari Zahazan Travel. Cuma di Zahazan Travel saya tuan-tuan dapat kelebihannya. Ni saya letakkan step ni boleh tanda. Ya tuan-tuan. Di mana kita baca contohnya tanda seperti ni. Boleh baca ketika sembahyang semasa duduk seperti ni tuan-tuan. Saya pernah tunjuk kepada tuan-tuan kalau kita sembahyang duduk waktu malam menghadap Quran ni. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca satu muka surat. Kan? Kemudian rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atas Quran Qiyam ini. Jadi ini akan menjadi hadiah untuk tuan-tuan. Tempat lain tuan-tuan tak dapat, hanya di Zahazan Travel saja. Bolehlah kita manfaatkan Quran ini untuk Qiyamul Lail, target untuk khatam Quran dalam sembahyang. Inilah peluangnya. Bagi kita yang tak menghafaz Al-Quran, yang hafal Quran kadang-kadang lupa, bacalah Quran dalam sembahyang kerana fatwa mazhab Syafi'i seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Hukumnya harus baca Quran daripada mushaf ketika sembahyang sunat ataupun fardu. Baik tuan, dapatkan Quran Qiyam ini dengan menghubungi Zahazan Travel, dapatkan kurma. Dan setiap kali tuan-tuan beli kurma lebih daripada 1 kilo, tuan-tuan akan dapat buku hadiah fiqh hadis yang penting untuk fahami hadis, mengelakkan salah yang berlaku dalam masyarakat pada ini. Baca hadis, cuba nak amalkan. Belum tentu maksudnya begitu. Ada penjelasan huraian yang terdapat di sebaliknya. Setakat ini saja dulu tuan-tuan. Sama kita mengakhiri dengan baca satu tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم لا خير إلا خيرك. اللهم لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Tuan jangan lupa, sikit lagi dalam 5 minit lagi masuklah waktu duha. Boleh kita tunaikan sembahyang sunat duha. Bagi mereka menunaikan sunat duha adalah punca keberkatan dalam hidup dan juga sebab keampunan Allah dan tanda syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan. Jangan abaikan tuan-tuan ya. Nabi kita jarang-jarang tinggalkan sembahyang sunat duha. Ajak isteri, suami, anak-anak untuk sembahyang sunat duha. Sekian tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.